Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sokongan dalam tumbuhan akuatik. Okay, saya ingin menerangkan sokongan dalam tumbuhan. Tumbuhan ni mempunyai dua, daratan dan lautan. Setiap daratan dan lautan punya sokongan tumbuhan dia adalah mempunyai cara berbeza sokongan. Di mana daratan ada cara lain, tapi saya ingin menerangkan tumbuhan akuatik. Okay, mengapakah sokongan diperlukan? Sokongan diperlukan untuk membolehkan tumbuhan tumbuh dengan tegak. Dia juga memerlukan tumbuhan mendapat cahaya matahari untuk menyokong berat tumbuhan bagi menyediakan kekuatan untuk menentang rintangan angin. Seperti yang dilihat daripada slide ni, tumbuhan perlukan sokongan untuk dia berdiri tegak, untuk mendapatkan nutrisi asas kehidupan dia seperti cahaya matahari, air dan sebagainya. Seterusnya, di mana tumbuhan akuatik terdiri daripada dua, iaitu tumbuhan akuatik tenggelam dan tumbuhan akuatik terapung. Apakah beza tenggelam terapung ni? Tenggelam, tumbuhan akuatik tenggelam seperti kita tengok yang lihat pada gambar rajah di situ, itu adalah contoh spesies Hydrilla. Tumbuhan tenggelam dia di bawah air, di bawah lautan lah. Kalau tumbuhan terapung, dia terapung atas air. Tapi macam manakah mereka akan meneruskan hidup dorang? Itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Fungsi ciri-ciri bagi tumbuhan ini seperti batang dan daun yang halus, lamina yang kecil, batang ruang udara, pundi udara, tiada akar sembunyi. Semua ni untuk membenarkan dia kekal terapung di atas air dan kekal berdiri tegak. Saya menerangkan daun yang halus pada tumbuhan jenis ini untuk mengurangkan rintangan arus air. Seperti saya pada gambar rajah, batang dan daun yang halus, dia ingin mengurangkan rintangan supaya tidak berlaku terlalu banyak rintangan bagi menolak daun tu bagi apa? Contohnya dia akan tercabut, dia akan terus dah tak hidup dah kat situ dah. Maknanya dia akan ditolak oleh. Yang seterusnya, tiada akar, kebiasaannya lah pokok dalam pokok yang tenggelam ini dia tidak punya akar sebab air, garam mineral, oksigen, karbon dioksida ia diresap oleh kutikel yang nipis dalam tumbuhan tersebut. Maknanya dalam pokok itu ada kutikel yang nipis untuk dia meresap semua yang seperti sifat semula jadi seperti pokok di daratan. Yang seterusnya, tiada akar, kebiasaannya lah pokok dalam pokok yang tenggelam ini dia tidak punya akar sebab air, garam mineral, oksigen, karbon dioksida ia diresap oleh kutikel yang nipis dalam tumbuhan tersebut. Maknanya dalam pokok itu ada kutikel yang nipis untuk dia meresap semua yang seperti sifat semula jadi seperti pokok di daratan. Okey. Seterusnya ialah tumbuhan terapung. Okey, di mana daun dan bunga yang terunjur dari permukaan air. Ini dia maksudkan dengan seperti daun dan bunga tu dia menjadi seperti pelampung untuk dia terapung. Ada macam ambil konsep pelampung, dia terapung atas air. Itulah dia bayangkan daun dan bunga itu. Seterusnya, permukaan daun yang terapung biasanya diselimuti oleh lapisan kutikel yang berlilin supaya liang stoma dia tak disumbat oleh air. Maknanya dia macam tak adalah, kalau disumbat oleh air nanti dia akan tenggelam. Dia akan jadi pelampung lah. Seterusnya, batang dan daun tumbuhan terampung ini terdiri pada tisu khas, iaitu tisu erenkima yang terdiri pada sel yang berpundi udara dan berdinding nipis. Ia juga banyak ruang udara, di mana yang dilihat seperti rajah itu ialah tisu erenkima. Itu adalah keratan batang tumbuhan akuatik, di mana dalam tu ada tisu erenkima dengan pundi udara untuk membenarkan dia terapung. Dia
kebanyakan fungsi dalam ni untuk membenarkan dia terapung dalam air untuk dan serap-serap nutrien. Bincang kita pada hari ini, sikit je tajuk kita pada hari ini, dia sokongan tumbuhan akuatik. Kita kena ingat balik di mana sokongan dalam tumbuhan akuatik kita dapat dua, tenggelam dan terapung. Di mana sifat-sifat tenggelam ni, dia mempunyai tumbuhan yang sangat halus dan fleksibel untuk mengekalkan dia berdiri tegak dalam air dan mengekalkan daya apungan dia untuk mengurangkan rintangan dalam pergerakan air. Maknanya kalau air tolak ke, dia tak adalah terus tercabut. Macam tadi saya cakap, dia terus tercabut, dia terus dibawa ombak ke negeri mana. Dia maknanya dia akan membenarkan lah, dia macam layan je lah nanti, dia macam bengkok-bengkok gitu. Sebenarnya tenggelam juga dia bergantung kepada pundi udara untuk menyokong diri tegak. Seterusnya terapung, tumbuhan terapung. Kalau tumbuhan terapung pula, dia punya daun je daun yang lebar supaya tingkatkan daya apungan, dia seperti pelampung. Lepas tu batang dia mempunyai tisu erenkima untuk merangkap udara, dan dia merangkap udara untuk menekan terapung dalam air. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.